dasar lebih jelas, segar perlu diperkenal. Banjir di Johor dan Sabah semakin pulih, faham meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, edisi Sabtu 28 Januari 2023. Berita Wilayah membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Sahih Samsudin, lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Pahang mengisi paparan hari ini. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah melancarkan Karnival Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib 2023 di Dataran Merdeka. Turut berangkat Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Inisiatif turun padang itu dilaksana Mawib bagi mendekati masyarakat. Karnival 2 hari hingga esok itu julung kali diadakan. Ia bertemakan memperkasa dan berdaya usaha menuju 50 tahun kecemerlangan Mawib. 100 reruai dibuka membabitkan pameran dan jualan produk usahawan asnaf Mawib selain perkhidmatan daripada institusi pendidikan dan kesihatan bawah majlis itu. Hadir sama ke majlis pelancaran karnival itu, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar dan Pengerusi Mawib Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar. Malam ini, pengunjung bakal disaji dengan persembahan kumpulan nasyid Rabbani serta aksi tempur tanpa senjata oleh Tentera Darat Malaysia. Esok berlangsung acara larian Mawib Run 2023 dan Walimatul Urus Perdana membabitkan 100 pasangan pengantin terdiri daripada asnaf, fakir miskin dan saudara baharu. Pada majlis berkenaan, Al-Sultan Abdullah mengurniakan anugerah ikon usahawan Mawib kepada Robiatul Adawiyah Ibrahim, pengusaha produk makanan berasaskan durian hasil bimbingan Mawib. Baginda turut mengurniakan anugerah ikon pendidikan Mawib kepada Dr. Muhammad Amirullah Sahudin, pensyarah kanan Jabatan Kimia di Universiti Malaya. Beliau merupakan bekas pelajar sekolah menengah Mawib yang menerima bantuan zakat Mawib sepanjang persekolahan dan pengajian di IPT. Kedua-dua penerima anugerah itu membawa pulang sijil penghargaan, plak serta cek berjumlah RM3,000. Dasar-dasar lebih jelas dan segar yang boleh memacu pertumbuhan ekonomi negara dan memberi manfaat kepada rakyat perlu diperkenal. Perdana Menteri berkata, Kerajaan Perpaduan pimpinannya akan meneliti perkara berkenaan. Tindakan itu penting bagi mendepani situasi ekonomi yang mencabar tahun ini. Melihat kepada kedudukan semasa pasca COVID, kemelesatan ekonomi di Eropah, kesan perang Ukraine-Rusia yang menuntut kita untuk lebih berani memperkenalkan dasar-dasar yang boleh memberi manfaat kepada semua. Beliau turut komited terus melaksana reformasi institusi bagi meningkat kecekapan tadbir urus dan membantras rasuah. Ia salah satu kunci utama dalam menjayakan setiap dasar, seterusnya menjamin kemakmuran negara dan rakyat. Perdana Menteri berucap pada Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina, Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina Malaysia ACCCIM di Ampang, Selangor. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri maklumkan isu keselamatan makanan dan usaha memperkasa IKS antara tumpuan belanjawan 2023 yang akan dibentang di Dewan Rakyat 24 Februari ini. Import makanan terlalu tinggi. Jadi ini hal-hal yang kita akan berikan tumpuan dalam belanjawan
dan saya dengan pasukan di Kementerian Kewangan telah teliti memorandum daripada ACC CIM, memorandum yang cukup tebal, banyak isu yang dibangkitkan, tapi membantu kita sebenarnya. Dalam dialog yang saya adakan baru-baru ini, sebenarnya kita ambil kira beberapa pandangan itu. Infrastruktur PDRM di Sabah dan Sarawak akan dinaik taraf. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata ini termasuk balai polis yang daif terutama di kawasan luar bandar. Terbaru, Kerajaan Persekutuan menerusi dana Timbalan Perdana Menteri menyalurkan peruntukan kepada IPK Sarawak untuk menambah baik fasiliti balai polis di negeri itu. Tanpa menyatakan jumlah keseluruhan peruntukan berkenaan, buat permulaan lebih RM500,000 akan digunakan bagi menambah baik balai-balai polis di Kuching. Penambahbaikan kemudahan sedia ada perlu bagi menaikkan semangat dan moral warga polis untuk terus berhikmat lebih efisien. Kira apa yang ditumpukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri supaya kita memberi keadilan dan yang terbaik kepada semua lapisan masyarakat kita, apatah lagi anggota keselamatan yang berkhidmat begitu baik dan menjaga keselamatan dan kesejahteraan negara kita. Semua projek perumahan swasta yang terbengkalai atau sakit di negara ini akan dikaji secara terperinci dalam usaha memulihkan projek tersebut bagi melindungi hak pembeli rumah. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Koh Meng berkata pihaknya telah menubuhkan pasukan petugas yang baru yang berperanan meneliti dan memantau lebih 500 projek seumpama itu. Pasukan khas tersebut, Special Task Force, telah pun menubuhkan War Room untuk monitor projek-projek sakit dan terbengkalai, dan kami akan mengambil langkah-langkah dan inisiatif untuk memastikan projek-projek yang sakit itu kita akan cuba nak selamatkan untuk memastikan kebajikan dan hak-hak pembeli rumah dijamin dan dijaga. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan kunci kepada 10 pembeli kediaman Perbadanan Prima Malaysia Prima Residensi Kepayang di Ipoh. Katanya KPKT berada di landasan yang betul untuk menyiapkan hampir 5,000 unit rumah mampu milik dalam tempoh 100 hari. Beralih ke situasi banjir di tiga negeri. Setakat pukul 4 petang tadi, penduduk terjejas banjir di Johor dan Sabah berkurang. Manakala di Pahang, jumlahnya meningkat. Berikut perincian data dikongsikan Pusat Kawalan Operasi APM. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turun padang melawat penduduk terjejas banjir di Pusat Pembinaan Sementara PPS sekitar Mersing, Johor. Untuk perinciannya, kita terus saja bersama Nur Akila Arbain di PPS Politeknik Mersing. Akila, teruskan. Okey, baik, terima kasih Sahih. Hari ini Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga merupakan pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negara mengadakan lawatan ke PPS di daerah Mersing yang merupakan salah satu daerah yang masih terjejas banjir hingga hari ini. Dan untuk mendapat gambaran lanjut mengenai apa usaha-usaha yang akan diambil oleh kerajaan bagi membantu rakyat yang terkesan dengan banjir, beliau bersama saya ketika ini untuk memberi perincian tersebut. Baik, Assalamualaikum Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada RTM. Okey, Datuk Seri, tadi Datuk Seri sudah pun mengadakan lawatan di PPS. Mungkin boleh kongsi apa kesimpulannya yang dapat Datuk Seri simpulkan? Saya bersama-sama dengan Menteri Besar Johor, Setiausaha Kerajaan Negeri Johor, Ketua Pengarah NADMA dan Ketua Pengarah APM bukan hanya meninjau tetapi menyantuni mangsa-mangsa banjir, dan kami telah mengambil beberapa langkah jangka segera kerana jurutera kanan GPS telah memohon melalui Tuan Pegawai Daerah
supaya 3 pam dapat diperolehi, dan pam ini dengan rumah pam sekali, dan saya meluluskan 10.5 juta ringgit untuk pembinaan 3 pam ini. Di samping itu Siswa Kerajaan Negeri dan MB meminta supaya peruntukan tempatan banjir di beberapa kawasan rendah bagi menggalakkan banjir, iaitu sebanyak 50 juta ringgit. Ini akan saya bawa ke Ketua Pengarah ICU untuk kelulusan khas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Manakala dari segi jangka panjangnya, mereka memerlukan 2.3 bilion ringgit bagi mengatasi keseluruhan bukan hanya tempatan banjir tetapi juga rumah pam yang lain-lain, dan juga untuk kawasan-kawasan yang rendah untuk ditangani. Dan ini tentunya suatu perbelanjaan yang besar, tetapi saya telah meminta Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor untuk berbincang dengan pihak kami di Kerajaan Pusat bagi peruntukan ini dimasukkan di dalam review rancangan Malaysia ke-12, dan insya-Allah saya akan membantu untuk merealisasikannya, dan insya-Allah ini adalah satu rancangan jangka panjang supaya pengurusan banjir di Mersing ini dapat diatasi, dan kerana penduduk di sini telah mengalami banjir setiap tahun, setiap musim monsun timur laut, dan tentunya perubahan iklim yang berlaku iaitu climate change, maka saya fikir langkah-langkah jangka panjang ini harus dilakukan, dan peruntukan biarpun besar ianya harus diusahakan untuk mengatasi dan menguruskan masalah banjir yang melanda di kawasan ini. Okey, baik Datuk Seri. Berapa lama akan diambil masa untuk peruntukan tersebut disalurkan? Untuk 3 pam ini adalah peruntukan yang saya luluskan serta-merta. Untuk peruntukan tempatan banjir di kawasan-kawasan tertentu yang 50 juta itu saya akan perolehinya insya-Allah sebelum pertengahan tahun ini pelaksanaannya, maka saya akan terus berbincang dengan pihak ICU untuk memberikan peruntukan itu kepada pihak JPS dan juga pihak kerajaan negeri melalui pejabat daerah untuk pelaksanaannya insya-Allah. Okey Datuk Seri, keadaan banjir ini menyebabkan ramai yang tidak dapat keluar bekerja, terutamanya kepada pekebun-pekebun. Jadi sebelum ini Kerajaan Negeri Johor ada menghulurkan sumbangan untuk mereka yang terjejas. Untuk Kerajaan Persekutuan pula, apa bantuan awalnya? Mengikut garis panduan Jawatankuasa Bencana Pusat, kita memperuntukkan RM1,000 bagi sebuah isi rumah, household. Dan ini kita peruntukkan bagi yang berpindah ke PPS, dan pada hemat saya ini hanya peruntukan untuk menampung, bukan satu pampasan. Dan saya ingin memaklumkan juga bahawa perbincangan saya dengan pihak NADMA, terdapat beberapa PPS yang harus dibantu secara tetap oleh pihak NADMA. Maka mana-mana sekolah yang digunakan sebagai PPS dan tidak mempunyai dewan, kami telah mengambil keputusan agar sekolah-sekolah berkenaan akan dimulakan cara berfasa agar dewan terbuka melalui peruntukan daripada NADMA akan disalurkan kepada Kementerian Pendidikan sebagai agensi pelaksana untuk membina dewan-dewan itu bagi pusat perbinaan sementara. Dan jika di luar waktu terkujuh atau waktu banjir, sekolah akan dapat menggunakan dewan berkenaan, dan tentunya langkah-langkah yang sedemikian akan dapat menambah nilai kepada bukan hanya aset pada sekolah itu tetapi untuk kegunaan masyarakat setempat, terutamanya apabila aktiviti komuniti di sekitarnya boleh memberikan juga pendapatan kepada pihak sekolah dan juga kepada pihak PIBG di sekolah itu, bukan hanya bagi maintenance tetapi juga untuk kegunaan-kegunaan
dana bagi lain-lain aktiviti di sekolah berkenaan. Okey, baik. Terima kasih Datuk Seri di atas perkongsian itu, di atas kesudian bersama Berita RTM petang ini. Baik, itu antara bantuan-bantuan yang telah diumumkan dan diharapkan masalah banjir dapat diatasi, terutamanya di kawasan-kawasan yang sering berlaku banjir. Baik, itu sahaja dari Johor petang ini. Kita terus kembali kepada Sahih. Terima kasih, Gilang. Untuk berkongsi situasi semasa banjir di Sukamat Johor, kita terus saja bersama Muhammad Ashraf Ishak. Silakan Ashraf. Ya, situasi banjir di daerah Sukamat ini sudah semakin pulih dengan keadaan cuaca yang baik sejak 2 hari yang lalu, dan jumlah penduduk terjejas banjir juga mencatatkan penurunan selain banyak PPS yang sudah ditutup di daerah ini. Dan ketika ini saya berada di bangunan Majlis Perbandaran Sukamat yang menempatkan bilik gerakan operasi banjir di daerah ini. Dan untuk kita bercerita dengan lebih lanjut mengenai situasi banjir di daerah ini, bersama saya ketika ini adalah pegawai daerah Sukamat iaitu Tuan Haji Hasrin Kamal Hashim. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami. Mungkin pertamanya Tuan boleh kongsikan keadaan situasi semasa banjir di daerah ini. Terima kasih kepada Encik Ashraf. Pada hari ini 28 bulan Januari, alhamdulillah dengan keadaan cuaca 3 hari daripada 26, 27 dan 28, di mana jumlah PPS yang beroperasi atau aktif sebanyak 4 sahaja, melibatkan 102 mangsa yang melibatkan 28 ketua isi keluarga. Jadi alhamdulillah, kalau kita nak bandingkan pada 26 hari bulan, iaitu pada waktu kemuncak yang mana seramai 1,811 mangsa yang terlibat, yang melibatkan 508 ketua isi keluarga yang melibatkan 24 PPS. Jadi alhamdulillah setakat ini dengan keadaan cuaca yang baik dan arah sungai telah menurun, khususnya di Sungai Segamat dan juga di Sungai Muar yang berada dalam daerah Segamat ini. Tadi Tuan maklumkan sudah ramai mangsa yang sudah pulang ke rumah masing-masing, keadaan parasai juga turun. Dari segi bantuan yang disalurkan kepada penduduk terjejas banjir juga, bagaimana setakat ini dan apa jenis bentuk bantuan yang disalurkan kepada mereka? Okay, sebagaimana yang telah diputuskan oleh Kerajaan Negeri, yang mana bantuan daripada Kerajaan Negeri yang perlu disalurkan kepada mangsa yang terlibat sebanyak RM300 yang telah disampaikan di PPS yang pertama, iaitu di Kampung Payu Merah, dan diikuti semua tempat PPS yang telah ditutup dalam masa terdekat ini. Samping itu juga bantuan-bantuan khususnya daripada Yayasan Sultan Ibrahim ataupun daripada NAKMA, JKM telah disalurkan kepada mangsa yang terlibat. Kepada NGO ataupun kepada penyumbang, kami mengalukan untuk disampaikan di pusat operasi pasca banjir yang diketuai oleh Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Sukamat, dan di mana apabila kita selaraskan, kita pusatkan, khususnya bantuan ini dapat disalurkan kepada semua pihak, dan juga kita dapat aturkan dari segi contohnya lah bantuan tenaga kerja untuk membersihkan rumah-rumah yang terlibat dengan banjir di seluruh daerah Sukamat ini, supaya ianya dapat diaturkan, dapat ditunjukkan khususnya kepada NGO yang luar daripada negeri Johor ni, yang tidak tahu tempat, yang tak tahu jangka masa, khususnya kampung yang telah kering, yang sesuai untuk diberi pertolongan untuk bersama-sama dengan penduduk untuk mencuci rumah masing-masing. Okey, dari segi perancangan pasca banjir bagi pihak MPS ni, apa yang akan dilakukan selepas ini? Seperti mana saya nyatakan tadi, keutamaan dari segi agihan dan juga penyaluran segala bentuk bantuan, dan juga dari segi agihan tenaga kerja tadi. Dan selain daripada itu, majlis ataupun melalui Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Sukamat, melalui tim Southern Volunteers, kita akan mengaturkan dengan yang terbaik supaya segala kerja-kerja selepas pasca banjir dapat diselaraskan, dan insya-Allah kita akan memberi yang terbaik dari segi bantuan dan juga dari segi pertolongan kepada mangsa yang terlibat di daerah Sukamat ini. Okey, baik, terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami ketika ini, dan saya kira setakat itu saja perkongsian yang dapat saya bawakan terkini dari daerah Sukamat. Kita kembali bersama rakan tugas di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Ashraf. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM antara agensi keselamatan yang menggerak anggota dan asetnya untuk menghantar bantuan kepada penduduk terjejas banjir. Untuk perinciannya, kita langsung bersama Nur Khairul Bariah Omar di Rompin, Pahang.
Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya kini berada di Kampung Au Bukit Ibam Rompin di mana untuk melihat perkembangan banjir di sini. Bagi memperincikan tentang keadaan semasa banjir di sini, bersama saya adalah Pegawai Awam Daerah Rompin, Lieutenant Muhammad Izam Ismail. Apa khabar tuan? Dah baik. Baik tuan, boleh tuan kongsikan keadaan semasa banjir di sini? Okey, keadaan semasa banjir di daerah Rompin. Buat masa sekarang ni kita masih lagi membuka 3 buah PPS daripada 5 buah PPS iaitu pusat pemindahan. Bermula banjir pada 24 Januari hingga sekarang lah. Okey, keadaan cuaca sekarang ni mendung dan hujan bertempat dan kita menerima amaran jingga lah bermula hari ini hingga 30 bulan. Dan beberapa sungai di daerah Rompin masih dalam bahaya dan trend air masih menurun dan kawasan-kawasan yang terlibat kawasan yang terjadi banjir lah. Okey. Berapa ramai anggota yang terlibat bagi membantu penduduk terjejas banjir di sini? Okey, untuk membantu penduduk yang terjejas banjir di Rompin, APM Rompin telah gerakkan 40 pegawai dan anggota untuk membantu penduduk yang terjejas banjir di Rompin. Boleh tuan kongsikan antara aset yang digunakan untuk membantu penduduk terjejas banjir di sini? Okey, aset yang digunakan oleh PM yang bagi membantu penduduk terjejas banjir semasa musim timur laut ni, aset yang digunakan iaitu aset darat dan air. Kita ada 3 buah aset darat iaitu lori dan pacu roda, manakala 4 buah aset air lah digunakan semasa tempoh musim timur laut ini. Boleh tuan kongsikan antara bantuan yang diserahkan kepada penduduk terjejas banjir di sini? Okey, kita telah buat serahan bantuan kepada penduduk terjejas pada ini iaitu barang pada JKM lah, iaitu bahan mentah, bahan makanan dan barang keperluan harian lah kepada penduduk yang terpertembungan. Okay. Terima kasih tuan atas perkongsian itu tadi. Saya kira setakat itu saja perkongsian semasa dari Rompin. Kembali ke studio untuk laporan seterusnya. Terima kasih Nur Khairul Baria. Dan untuk laporan cuaca semasa seluruh negara, kita bersama Pegawai Met Malaysia Khairatun Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk informasi cuaca yang terkini. Met Malaysia telah mengemas kini amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama, kedua, ketiga yang melibatkan kawasan yang telah ditandakan seperti yang tertera, termasuklah di kawasan perairan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor Timur. Berikutan ketinggian ombak dilihat boleh mencecah sehingga ke 4.5 meter dan juga kelajuan angin dilihat boleh melebihi 60 km per jam. Ianya adalah berbahaya bagi sebarang aktiviti melibatkan perkapalan, bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut, termasuklah aktiviti-aktiviti di pelantar minyak terutamanya melibatkan kawasan yang telah ditandakan dengan warna merah ini. Dan amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 31 Januari nanti. Selain itu, Met Malaysia juga telah mengemas kini amaran hujan berterusan peringkat waspada dan juga buruk melibatkan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga keseluruhan negeri Johor yang mana ianya berkuat kuasa sehingga ke 30 Januari nanti. Hujan berterusan dijangkakan boleh berlaku di kawasan-kawasan amaran. Oleh itu, penduduk setempat diminta untuk sentiasa berhati-hati dan juga bersiap sedia bagi sebarang kemungkinan banjir yang boleh berlaku dan segera berpindah ke pusat pemindahan sementara jika diarahkan untuk berbuat demikian. Bila kita lihat pula imej gemerada bagi tinjauan cuaca yang terkini dan dapat diperhatikan keadaan hujan dilihat masih lagi sedang berlaku terutamanya di negeri-negeri pantai timur melibatkan kawasan-kawasan amaran dan hujan ini dijangkakan masih lagi boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Dan keadaan hujan yang berlaku di negeri pantai timur ini sedikit sebanyak memberi kesan keadaan cuaca yang mendung dan juga hujan renyai di 1-2 tempat melibatkan di negeri-negeri pantai barat. Dan keadaan hujan yang berlaku di pantai barat ini juga dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Di negeri Sabah Sarawak pula, keadaan hujan dilihat sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan di kebanyakan bahagian di negeri Sabah, juga melibatkan bahagian Limbang, Miri, Bintulu,
Mukah, Kuching, Serian Samarahan, Betong, Sibu dan juga Kapit di negeri Sarawak. Yang mana keadaan hujan ini juga dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Baiklah, ini sahaja yang dapat saya kongsikan buat masa ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian melaporkan Khairatun-Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum. Langkah-langkah keselamatan ketika musim banjir. Sediakan kit peralatan kecemasan seperti ubat-ubatan, makanan dan minuman, peralatan peribadi, lampu suluh, telefon dan power bank. Dapatkan maklumat keadaan tempat anda di media massa atau media sosial. Peka dengan keadaan sekeliling dan bersedia jika keadaan bertambah buruk. Jauhi tempat-tempat yang dilanda banjir. Pergi ke tempat tinggi dan selamat. Elakkan daripada melalui kawasan banjir dan arus deras yang boleh menghanyutkan anda. Jangan sengaja bersiar-siar di kawasan banjir, sama ada dengan sampan, basikal mahupun berjalan kaki. Jangan sentuh mana-mana kabel ataupun wayar yang terputus. Awasi kanak-kanak, jangan biarkan mereka bermain air banjir, terutamanya di longkang, sungai atau lombong. Elakkan minum air banjir, minum air yang dimasak. Dan berikan sepenuh tumpuan semasa banjir. Segera berpindah ke pusat pemindahan sekiranya diarahkan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh RTM, teman setia anda. Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina Negeri Selangor sedang berlangsung di Dataran Kemerdekaan Shah Alam. Pengisiannya menonjolkan citra budaya masyarakat Tionghoa. Untuk berkongsi kemeriahannya, kita terus saja bersama Ashraf Zuhairi. Silakan Ashraf. Selamat hujung minggu kepada anda yang sekarang ini sedang menonton TV1. Sebelum dikongsikan lagi pelbagai informasi semasa dalam berita wilayah, kita nak ke lokasi untuk seketika sebab sekarang ni kehangatan sambutan Tahun Baru Cina 2023 masih lagi terasa macam di kawasan kejiranan rumah saya pun masih lagi meriah suasananya. Bagaimana pula keadaan di Shah Alam ini? Di dataran kemerdekaan Shah Alam sudah tentunya lebih meriah suasananya kerana di sini ada penganjuran sambutan Rumah Terbuka sempena Tahun Baru Cina peringkat negeri Selangor 2023. Sekarang ni anda dapat tengok antara aktiviti yang menarik, ada pertandingan kaligrafi. Kalau kamera boleh zoom sikit, tengok tu. Dan saya dimaklumkan ada 5 kategori yang dipertandingkan. Untuk kategori A melibatkan murid-murid darjah 1, darjah 2, darjah 3. Kategori B melibatkan murid-murid darjah 4 hingga darjah 6. Dan untuk kategori C melibatkan pelajar tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Dan juga kategori D melibatkan pelajar tingkatan 4 hingga tingkatan 6. Kategori E melibatkan orang awam.
Jadi kita dapat saksikan tadi kreativiti mereka mempersembahkan tulisan kaligrafi. Kita nak tahu lagi lah apakah antara aktiviti menarik yang dianjurkan untuk hari ini. Kita bersama dengan banyak handsome hari ini. Pada hari ini kita bersama dengan Datuk Tan Chang Kim yang merupakan pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Pelaburan, Perindustrian dan Perdagangan, Industri Kecil dan Sederhana IKS Selangor. Hai Datuk, Senior Kuala Gauzi Bacai. Ya, terima kasih. Saya berharap saudara dan semua juga turut menikmati suasana Tahun Baru Cina ini. Jadi Datuk, tadi ada kat belakang kita ni, semua tengah rancak ni buat tulisan kaligrafi dan sebagainya. Selain pada buat pertandingan tulisan kaligrafi, ada lagi tak pertandingan yang best dekat sini? Sebenarnya sambutan Tahun Baru Cina peringkat negeri Selangor bagi tahun 2023 ini merupakan sambutan yang paling meriah yang pernah dianjurkan oleh kerajaan negeri, dan sebenarnya itu dia merupakan acara yang paling besar sambutan Tahun Baru Cina di ibu kota kita Shah Alam sini. Dan hari ini selain daripada pertandingan kaligrafi, kita juga ada bazar untuk mempamerkan pelbagai jenis kraf tangan, makanan dan sebagainya. Dan juga kita telah pun menjemput sekolah dan persatuan-persatuan untuk membuat persembahan kebudayaan di pentas. Ini adalah acara siang hari di luar bilik. Sementara itu, kalau masuk waktu malam, kita ada juga persembahan kebudayaan profesional yang akan berlangsung di auditorium MBSA. Sementara itu ada lintas secara langsung di mana orang ramai dapat juga menyaksikan persembahan dalam auditorium di dataran kemerdekaan ini. Berarti keseluruhannya ada 10,000 orang akan dapat menyaksikan secara bersama, sama ada yang dijemput ke auditorium ataupun yang akan datang di dataran kemerdekaan, di mana jamuan akan mula pada 8 malam ini. 10,000 orang awam boleh datang ke sini untuk jamuan makan. Ya, jamuan makan seperti yang kita anjurkan seperti ini. Sebab sebelum ini sebenarnya kerajaan negeri telah pun menganjurkan sambutan Tahun Baru Cina peringkat negeri sejak tahun 2009. Ini masuk tahun ke-15 dan melainkan 2 tahun disebabkan oleh MCO di mana kita terpaksa membuat sambutan itu atas talian. Tahun ini adalah tahun pertama selepas COVID di mana kita buat yang secara fizikal, dan sambutan sebelum ini termasuk pendaftaran dan sebagainya terlalu menggalakkan. Oleh itu kita telah pun membuat 2 peringkat siang hari di luar bilik dan juga termasuk dalam bilik pada siang malam. Jadi itu adalah saya rasa satu sambutan bukan meriah tetapi dari segi kandungannya begitu kaya sekali. Kepelbagaian kebudayaan kita akan dipamerkan melalui sambutan dan persembahan budaya yang akan kita tunjukkan pada malam ini. Okey, jadi kepada anda, jamuan makan percuma pun ada, persembahan memuka pun ada. Jadi kepada anda yang nak merasai suasana untuk sambutan Rumah Terbuka sempena Tahun Baru Cina 2023 ini, anda kena datang sekarang ke Shah Alam. Jadi setakat itu sajalah gambaran yang saya dapat berikan. Kalau nak rasa betul-betul memang kena datang dekat sini. Kalau tak datang memang sangat rugi. Dan kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri untuk perkembangan semasa di negeri-negeri seluruh Malaysia. Teruskan menonton berita wilayah, dan kepada penyampai itu, lepas dah baca berita, boleh datang sini sekali. Terima kasih Ashraf. Malaysia akan mencetak 1 juta Al-Quran dan mengedarkannya ke seluruh dunia. Komitmen itu disuarakan Perdana Menteri ketika berucap pada Festival Seni Al-Quran di Nasrul Quran Putrajaya. Untuk laporan lanjut mengenainya, kita terus sahaja bersama Atika Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ya sahih, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali lagi mengutuk sekeras-kerasnya perbuatan membakar Al-Quran yang dilakukan ahli politik kanan di Sweden pada 21 Januari lalu. Beliau menyifatkan tindakan itu sebagai biadab dan kerja gila. Bagaimanapun, Perdana Menteri berpandangan provokasi terbabit perlu direspon dengan cara paling berfaedah. Justru kerajaan bersetuju untuk mengedar dan
mencetak 1 juta naskah Al-Quran ke seluruh dunia secara berperingkat, dan perbincangan dengan negara-negara Islam lain akan diperhalusi kemudian dari aspek pengedaran. Bagi menjayakan hasrat itu juga, kerajaan hari ini menyalurkan peruntukan RM2 juta kepada yayasan dalam festival seni Al-Quran di Nasrul Quran Putrajaya. Dan selain itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan pelbagai siri program mengenai pemahaman dan penghayatan Al-Quran akan dijalankan secara konsisten bagi memperkasa umat Islam di negara ini. Dan menyentuh festival hari ini, Perdana Menteri turut diiringi dengan Timbalan Timbalan Menteri Kewangan 1 Datuk Seri Ahmad Maslan dan juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Dan selain lawatan ke Rurai dan pameran, Datuk Seri Anwar turut berkesempatan membuat lawatan ke kilang percetakan Al-Quran yang turut mencuri tumpuan. Sebenarnya Perdana Menteri turut tersenyum apabila melihat potretnya turut dipamerkan di sini, dan ketika itu merupakan projek Al-Quran Mushaf Malaysia pada 26 Januari 1997 di Balai Pameran Pusat Islam kira-kira 25 tahun yang lalu. Dan sebelum saya menutup tirai lintas langsung, saya titipkan sebuah hadis yang mafhumnya sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran akan mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan itu bersamaan dengan 10 gandaan. Tidaklah aku katakan alif lam mim itu satu huruf, bahkan alif satu huruf, lam itu satu huruf dan mim itu satu huruf. Itu saja perkembangan dapat saya bawakan. Salam Malaysia Madani. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama dengan Sahi. Silakan Sahi. Fokus negeri di bawah Bayu. Jumlah penduduk terjejas banjir keseluruhan catat penurunan. Butirannya langsung bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Ya, sahih. Setakat pukul 4 petang, jumlah penduduk terjejas banjir dilaporkan berlaku penurunan kepada 2,639 penduduk melibatkan 927 keluarga di 19 pusat pemindahan sementara PPS melibatkan 3 daerah iaitu Paitan, Pitas dan Lahadatu. Semua 12 PPS di Kota Marudu dan sebuah PPS di Tawau telah ditutup pukul 2 petang, manakala 2 PPS di Telupit juga ditutup sejak pukul 10 pagi tadi. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JBPN Sabah dalam kenyataan memaklumkan daerah Pitas kekal dengan 2,168 penduduk daripada 798 keluarga ditempatkan di 9 PPS. Sementara itu, di Paitan turut dilaporkan penurunan dengan 429 penduduk daripada 119 keluarga ditempatkan di 9 PPS. Bagi daerah Lahadatu pula mengalami sedikit peningkatan kepada 42 penduduk dipindahkan daripada 10 keluarga di PPS Pusat Latihan Vokasional Lahadatu. Pada ketika ini di Kota Marudu, kerja-kerja membantu penduduk untuk kembali ke kediaman masing-masing masih berlangsung setelah Jawatankuasa Bencana Daerah memberikan kebenaran sejak pukul 2 petang tadi. Gambaran lanjut terus sahaja bersama Serina Olivia Chong di lokasi. Serina? Baik, terima kasih Rita. Ya, memang betul penduduk yang berada di PPS telah dibenarkan untuk pulang ke rumah masing-masing ketika ini. Dan proses pemindahan yang anda lihat di belakang kami sekarang adalah penduduk daripada PPS Dewan Paroki Saint Teresa Kota Marudu membabitkan seramai 406 penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di sini dari 5 kampung, antaranya Kampung Gorontung, Kampung Ongkilan dan Kampung Korongkom. Seperti yang anda dapat lihat juga, pelbagai agensi keselamatan seperti ATM, Bomba, PDRM, PJ dan APM terlibat membantu para penduduk mengangkat barangan mereka ke kenderaan yang telah disediakan dalam proses pemindahan ini. Saya juga dimaklumkan para penduduk ini akan dihantar terus ke rumah mereka
oleh pasukan anggota keselamatan kita. Kita harapkan kesemua penduduk selamat pulang ke rumah masing-masing. Baiklah Rita, sekian laporan yang kami dapat bawakan daripada Kota Marudu. Baik, Serina. Dari Kota Marudu, kita beralih pula meninjau situasi banjir di Pitas. Difahamkan cuaca baik 2 hari ini membantu mempercepatkan banjir surut, membolehkan penduduk untuk kembali ke kediaman masing-masing. Wartawan Gabriel Michaelstown di lokasi ada perinciannya. Baik perkembangan banjir di daerah Pitas. Setakat ini jumlah penduduk terjejas yang ditempatkan di 9 buah pusat pemindahan sementara kekal iaitu sebanyak 2,168 orang yang melibatkan 798 ketua isi rumah. Baik, untuk mengetahui perincian terkini, bersama saya Pegawai Daerah Pitas Tuan Nahalan Haji Meduna. Selamat petang Tuan. Ya, selamat petang. Baik Tuan, boleh beri perincian mengenai perkembangan terkini banjir di Pitas? Ya, pada hari ini keadaan banjir di daerah Pitas sudah pun pulih sepenuhnya berbanding hari sebelumnya. Jadi paras air telah pun turun. Sebelum ini paras berbahaya sehingga 5 meter telah pun turun ke keadaan yang selamatlah. Jadi itu perkembangan terkini. Tuan, setakat ini apa bentuk bantuan yang telah diberikan dan apa cabaran yang dihadapi dalam mengagihkan bantuan ini? Ya, setakat ini bantuan yang telah kita edarkan ialah pembagian bakul-bakul makanan ke kawasan-kawasan kampung yang terjejas dan juga pemberian wang ihsan lah kepada mangsa-mangsa yang berada di PPS. Jadi baru sebentar tadi diberikan wang ihsan RM1,000 kepada tiap-tiap mangsa yang berada di PPS. Jadi pertama ini 100 orang dan akan kita agihkan lagi bantuan yang samalah. Jadi cabaran dalam kami mengagihkan bantuan ini ialah bagaimana kami untuk sampai ke lokasi-lokasi yang telah pun rosak akibat banjir. Perhubungan memang susah sedikitlah. Kawasan-kawasan yang terjejas itu ada jalan raya yang rosak, ada jembatan yang runtuh dan ini menyukarkan kita untuk sampai ke lokasi-lokasi kampung-kampung yang terlibat dalam bencana di daerah Pitas. Tuan, adakah mana-mana PPS yang telah ditutup setakat ini? Ya, setakat ini pada hari ini ya PPS belum kita tutup, tetapi memandangkan keadaan sudah pulih sepenuhnya bencana di daerah Pitas, jadi kita akan menutup petang ini semua PPS di daerah Pitas ini. Ya, itu saja. Baik Tuan, terima kasih atas perincian tadi. Baik, setakat ini saja dahulu perkembangan banjir di daerah Pitas. Teruskan bersama kami untuk berita terkini. Baik, terima kasih Gabriel. Pelbagai aspek akan diambil kira bagi membolehkan pengoperasian pusat pemindahan sementara PPS untuk menjadi lebih baik, teratur dan cepat. Penambahbaikan ini bagi membolehkan penduduk yang terkesan banjir ditempatkan di kawasan yang lebih selesa dan selamat melalui kaedah terancang dan terkini. Tinjauan ini bertujuan untuk kita melihat bagaimana pelaksanaan operasi pengurusan bencana di peringkat daerah dan apa bentuk penambahbaikan yang boleh kita laksanakan. Namun apabila bukan kawasan sekolah, wujudnya isu-isu tertentu, prasarana di balai-balai raya contohnya, tandas-tandas yang tidak mencukupi dan sebagainya. Jadi ini antara perkara yang perlu kita lihat. Beliau berkata demikian di salah sebuah pusat pemindahan sementara banjir PPS di Dewan SMK Tandik, Kota Marudu. Menurutnya, antara isu yang diberi perhatian adalah PPS khusus di kawasan hotspot dengan kelengkapan asas seperti dapur dan tandas serta pengenalan teknologi makanan retort atau steril kepada penduduk di PPS. Turut diberi tumpuan adalah penyelarasan operasi pentadbiran dan pengurusan secara holistik melibatkan pelbagai agensi dan jabatan selain penyaluran maklumat dan laporan yang lebih cepat. Jelasnya lagi, terdapat PPS menggunakan prasarana sekolah sekaligus mengganggu operasi dan kelancaran aktiviti sekolah tersebut. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama Sahih. Silakan.
Fokus dari Sarawak hari ini mengenai isu kekurangan guru. Perincannya bersama Vanessa Mering. Silakan Vi. Ya, Sahih. Sebelum itu kita ke perkembangan ini. Pembinaan bangunan baharu bagi Majlis Perbandaran Sibu SMC masih dalam peringkat permulaan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng memberitahu kerajaan sedang mengenal pasti lokasi bagi pembinaan bangunan baharu SMC tersebut selepas Majlis Bandaraya Miri. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan dengan adanya bangunan baru itu nanti, ia akan menjadi mercu tanda dan akan mampu menarik lebih ramai pengunjung serta menjadi destinasi pelancong yang akan datang. Beliau berharap Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian dan pengurusi SMC Kaunselor Clarence Ting akan mendapatkan reka bentuk menarik buat bangunan ini di mana ia dikelilingi pembangunan baru di Sibu. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina, Majlis Perbandaran Sibu di Dewan Suara Sibu. Tambahnya, Sibu kini kian maju dengan pelbagai projek yang sedang giat dilaksanakan. Oleh itu, kerjasama yang terjalin diharap akan memberi lebih banyak kemajuan pada tahun-tahun akan datang sama seperti kawasan lain di Sarawak. Isu kekurangan tenaga guru di Sarawak bakal diselesaikan sebelum pembukaan sesi persekolahan 2023-2024 pada Mac depan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberi jaminan sekurang-kurangnya 50% daripada lebih 3,000 kekosongan jawatan tenaga pengajar bakal diisi sebagai langkah permulaan. Dalam 50% dulu, ya, bukan sebab dia isu penempatan ni bukan di Sarawak saja, ada negeri-negeri lain juga yang kita harus penuhi juga. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Majlis Sumbangan Kasih Anak Terkesan COVID-19 Sarawak di Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Kawah di Kuching. Fadlina juga yakin penyelesaian tersebut mampu dicapai walaupun dasar nisbah 90-10 guru Sarawak dan guru bukan dari Sarawak masih digunakan di negeri ini. Dalam pada itu, beliau juga menegaskan selain isu kekurangan guru, Kementerian Pendidikan Malaysia akan terus memberi keutamaan terhadap pembangunan infrastruktur, terutama sekali membaik pulih sekolah-sekolah daif di Sarawak. Pada majlis tersebut, beliau menyerahkan sumbangan kepada 20 pelajar yang kehilangan ibu atau bapa akibat jangkitan virus COVID-19. Seramai 150 pelajar di seluruh Sarawak menerima sumbangan berkenaan. Kerajaan Sarawak memberi perhatian kepada pendidikan generasi muda dan pada masa sama mempunyai kemahiran dalam teknologi digital selaras dengan aspirasi negeri ini yang memberi tumpuan ke atas ekonomi digital. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, negara-negara maju di dunia pada masa kini kebanyakannya ekonomi berasaskan digital. Oleh yang demikian, Datuk Seri Lee menyeru pelajar untuk memberi fokus terhadap bidang teknologi kerana kebanyakan pekerjaan melibatkan penggunaan teknologi digital. Beliau berkata demikian pada Majlis Anugerah Cemerlang tingkatan 5 tahun 2022, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK St. Joseph Miri di Miri. Pada masa sama, beliau menasihati pelajar yang bakal menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM untuk bersiap sedia serta memberi tumpuan kepada segala persiapan menghadapi peperiksaan itu tidak lama lagi. Oleh itu, masa ini adalah penting bagi mereka kerana peperiksaan SPM akan menentukan masa depan mereka. Baik, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan.
Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Pahang membekukan cuti 500 anggotanya sejak awal November tahun lalu. Ia dibuat bertujuan menghadapi banjir di negeri itu. Laporan penuh bersama Rozi Hanis Abdul Rahman di studio RTM Pahang. Terima kasih. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia menjangkakan monsun timur laut yang bermula pada 7 November tahun lalu akan berterusan sehingga masa depan. Ia berpotensi berlakunya beberapa episod luruan monsun yang membawa hujan lebat dan angin kencang. Pengarah APM Pahang, Kenal PA Adam A. Rahman berkata, APM selaku anggota Sekretariat Pengurusan Bencana akan memastikan khidmat bantuan daripada anggota dapat dipenuhi untuk menjalankan tugas dalam tempoh tersebut. Dalam keadaan tempoh orang kata cuti sekolah ke ataupun apa, kita tidak membenarkan pegawai tetap untuk cuti berterusan. Kalau dia benarkan cuti hanya kecemasan saja, kes kecemasan dan sebagainya, dan di dalam kawasan mereka sendiri. Maksudnya dalam daerah, pegawai APM daerah dan sebagainya. Dan kesiapsiagaan anggota sukarela juga, macam saya beritahu tadi, 500 orang untuk merangkumi 11 daerah di negeri Pahang ini. Beliau menyatakannya pada majlis perasmian Pusat Kawalan Operasi Daerah Bera dan pemakaian pangkat anggota APM oleh Ahli Parlimen Bera Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kenal Cik Adam turut menasihatkan orang ramai untuk sentiasa peka dan menangguhkan semua aktiviti rekreasi di pantai, air terjun dan lokasi-lokasi yang berisiko. Tambahnya, APM Pahang turut mengaktifkan pasukan penyelamat pantai untuk bertugas secara giliran di kawasan tumpuan ramai seperti Teluk Cempedak, Pantai Sepat, Kuala Rompin dan Pulau Tioman. Kewujudan Pusat Pentadbiran Sultan Ahmad Shah di Kota SARS bakal merancangkan pembangunan ekonomi dan sosial di kawasan tersebut serta sekitarnya. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Tanah Makmur Berhad, Datuk Syahrul Nizam Abdul Aziz berkata, perpindahan Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri ke Kota SARS menjadi pemangkin pembangunan di kawasan itu. Tambahnya, semua aspek pembangunan dijangka akan berkembang dengan lebih pesat seperti komersial dan perumahan. Dengan nilai tambah stesen persinggahan rangkaian rel Pantai Timur ECRL. Kota SARS ialah Bandar Baru Kuantan. Jadi dengan adanya pusat pentadbiran, insya-Allah pembangunan lain yang merangkumi aspek komersial, aspek perumahan dan juga aspek pentadbiran, aspek pembelajaran akan mula bertumbuh ataupun akan mula dibina dengan lebih pesat lagi di Kota SARS. Selain daripada itu, Kota SARS juga akan di Kota SARS akan dibina sebuah stesen ECRL yang akan dinamakan, insya-Allah akan dinamakan Central Kota SARS. Jadi ini adalah juga salah satu lagi pemangkin yang akan mempesatkan lagi perkembangan ataupun pembinaan di Kota SARS. Beliau ditemui pada sidang media sambutan Cap Gohmeh di Taman Tasik Kota SARS Kuantan. Bagi meraihkan masyarakat serta pembeli kediaman di Kota SARS, satu acara sambutan sempena Tahun Baharu Cina dan Cap Gohmeh akan diadakan pada 4 dan 5 Februari depan bertempat di lokasi Riadah Tasik Kota SARS. Pelbagai aktiviti akan diadakan seperti pertunjukan tarian tradisional dan kebudayaan kaum Cina, 24 Festive Drums, LED Dragon Dance dan Wushu. Bagi menghargai jasa dan sumbangan guru, alumni Sekolah Menengah Sains Sultan Haji Ahmad Shah SEMSAS Kuantan mengambil inisiatif mewujudkan perpustakaan digital untuk manfaat pelajar di sekolah berkenaan. Cadangan mewujudkan perpustakaan digital di sekolah yang berusia 50 tahun itu dapat menterjemahkan perubahan konsep mendapatkan maklumat di hujung jari. Menurut Presiden Alumni EPSAS Dato' Azhar Anwar, cadangan selari dengan dunia digital hari ini bagi membantu pelajar mendapatkan bahan bacaan daripada pelbagai sumber melangkaui sempadan. Kalau kita buat library normal, kita memerlukan ruang yang sangat besar. Tapi kalau library digital ni ruang yang sangat kecil tapi dia melangkau negara, melangkau benua.
Jadi you boleh dapat data di mana-mana. Cuma isu dia dengan pelaksanaan ni adalah macam mana kita nak kontrol data yang nak diguna pakai. Itu akan menjadi satu benda yang sukar. Tapi bagi kita sekarang ni, apa pun situasi dia, kita akan usahakan untuk adakan digital library dulu. Beliau ditemui pada majlis sambutan perayaan Jubli Emas SEMSAS dan sambutan Jubli Perak Persatuan Alumni Eksas di SEMSAS Kuantan. Sementara itu, bekas Pengetua SEMSAS Tan Sri Abdul Ghaffar Mahmud menyifatkan peranan yang dilaksana itu amat signifikan dengan arus kemajuan teknologi semasa. Pada saya ini satu perkara langkah yang baik kerana ini bertepatan dengan keadaan sekarang. Library di mana saja boleh berada dan pelajar boleh berada di mana saja untuk mendapat ilmu. SEMSAS yang mula dibuka pada tahun 1973 kini menyambut ulang tahun Jubli Emas ke-50 penubuhannya. Ia telah melahirkan 5,000 pelajar dalam pelbagai bidang dan kepakaran. Paparan itu mengakhiri lintas langsung dari Pahang untuk petang ini. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media untuk laporan seterusnya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Langkah segera mengatasi isu gangguan bekalan ayam dan telur ayam yang dilaksana Kerajaan Perpaduan mula menampakkan impak positif. Stok bahan mentah itu semakin pulih sekaligus melegakan rakyat. Anas Maknur berkongsi reaksi pengusaha produk makanan mengenai perkara berkenaan. Telur merupakan salah satu bahan penting untuk menghasilkan kek, roti ataupun biskut. Apatah lagi untuk golongan peniaga yang memerlukan kuantiti telur yang sangat banyak. Pernah berdepan dengan situasi gangguan bekalan. Namun kini difahamkan stok telur kembali pulih. Betul atau tidak, kita tanyakan golongan peniaga. Pengusaha roti dan kek Nur Fadilah Bakri mengakui berdepan masalah bekalan telur ayam sebelum ini. Beliau memerlukan sekurang-kurangnya 4 papan telur ayam sehari untuk menyiapkan tempahan pelanggan. Supplier macam pening kak, saya try kalau dapat. Saya cakap tak kira saya nak pakai hari-hari, memang kita nak kena pakai telur kan. Fadilah berkata situasinya kini berbeza apabila bahan mentah semakin mudah diperoleh. Bagaimanapun, beliau berharap bekalan akan kembali stabil sepenuhnya menjelang Aidilfitri, memandangkan tempahan roti dan kek akan meningkat pada musim perayaan berkenaan. Alhamdulillah buat masa ni saya tak ada keputusan barang. Turut mengakui perkara sama Fazilah Roslan yang mengusahakan perniagaan biskut dan kek. Operasi perniagaannya yang ditutup sementara sejak bulan lalu telah dibuka semula, memandangkan bekalan telur ayam kembali pulih. Sebulan lepas, 2 bulan lepas memang kita ada masalah telur. Yang mana guna banyak telur, stoplah sekejap lah. Kadang-kadang customer order sampai 5-6 biji kek. Sekarang saya rasa start daripada hujung bulan 12, macam dah senang. Bukan macam senang, rasanya pergi mana-mana kita dah boleh jumpa telur lah. Laporan Anas Maknur, RTM. Berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.